Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, ya. Salam satu Malaysia lah. Okey. Pertamanya saya ucapkan terima kasih kerana korang dapat join saya punya channel pada hari ini, iaitu channel Suhaimino. Jangan lupa ya, first thing you have to do, subscribe lah, tekan button loceng tu. Okey, cantik. Okey, ini bukan video saya yang pertama dalam YouTube di mana saya rasa saya ingin berkongsi ya sedikit mengenai apa yang telah saya lalui selama dalam kerjaya saya lah, ya, iaitu lebih kurang 33 tahun berkerjaya. Jadi sebelum tu saya kenalkan diri saya dulu secara ringkas. Saya Suhaimi Mak Noh, masih lagi bekerja walaupun dah 33 tahun bertugas di jabatan kerajaan dan juga swasta. Okey, tujuan saya untuk berkongsi dengan you all semua ni adalah sesuatu yang saya berfikir bahawa benda ni penting untuk mereka yang baru lah, bukan orang otak-otak lah kan, mereka yang baru ingin menceburi satu bidang yang tak asing lagi, itu sebagai seorang trainer. So tajuk yang akan saya kongsi ataupun share dalam channel saya ni iaitu bagaimana anda ingin menjadi sebagai seorang trainer ataupun tenaga pengajar ataupun penceramah lah kata orang tu kan, yang boleh mengajar orang dalam bahagian latihan-latihan ataupun bimbingan-bimbingan ataupun coaching orang kata tu. Jadi itu tajuk yang akan saya share dengan you all, bermula daripada video saya yang pertama ni sehingga beberapa siri yang saya akan lengkapkan lah, ya. Saya akan beritahu daripada masa ke semasa. So dalam setiap siri saya akan memerlukan juga pandangan dan juga komen ataupun cadangan daripada you all semua, apa yang perlu ditambah, diperbaiki ataupun yang anda rasa nak kongsi juga bersama dengan saya dalam ruangan komen saya nantilah, ya. InsyaAllah kalau ni saya akan respon balik. Okey, mengenai nak menjadi seorang trainer ni, ya, kalau menjadi seorang trainer ataupun tenaga pengajar ni, dia kadang bagi orang kadang agak susah ataupun sukar, macam mana. So saya menceritakan daripada segi pengalaman saya lah. Okey, saya background bukan terus bekerja sebagai seorang trainer, sebagai seorang penceramah, tidak, ya. 10 tahun saya bekerja di dalam bahagian jawatan kerajaan, ya, badan berkanun. Kemudian selepas tu baru saya berkecimpung di bahagian swasta. Tapi permulaannya saya hanyalah seorang yang biasa bekerja di bahagian administration, pentadbiran. Saya pernah jadi sebagai lab technician. Saya juga pernah sebagai transport administrator. Saya juga pernah terlibat dalam bahagian pengurusan pas-pas immigration. Itu semua bahagian pentadbiran dan pengurusan. Tidak sama sekali dalam bahagian sebagai tenaga pengajar. Tidak. Background saya lain. Jadi bila saya mengikuti, saya banyak expose kepada latihan-latihan semasa dalam perjalanan kerajaan itu. Banyak telah majikan saya hantar pergi mengikuti kursus dan di situ timbul minat. Di mana saya lihat penceramah ni, trainer ni, sonok macam mana dia orang ni boleh berkongsi idea, mengajar orang, bercakap depan orang. Jadi di situ timbul minatnya. Jadi di situlah saya mula timbul rasa saya akan cuba untuk jadi seperti trainer-trainer yang penuh berwibawa, berilmu, berpengalaman pada masa time itulah. Itu that was way back tahun 90-an lah, 90-an. Jadi bermulanya saya banyak menimba ilmu daripada segi mengikuti kursus-kursus dan mempelajari benda-benda yang baru lah. Jadi selepas tu saya cuba, saya punya rezeki, saya berhijrah ke bahagian swasta dan ditawarkan sebagai eksekutif latihan. Di situlah bermulanya minat yang saya mula asal-asal sebagai biasa-biasa tetapi bertukar menjadi satu yang saya ada target nak menjadi seorang trainer ataupun penceramah. Bila saya ditawarkan untuk
berhijrah ke bahagian swasta sebagai eksekutif latihan. Itu adalah tahun yang ke-11. Tahun yang ke-11 saya dalam kerjaya. Jadi semenjak itu saya tidak pernah belakang lagi. Saya terus memperlengkapkan diri saya untuk menjadi seorang trainer. So, bagaimana nak menjadi seorang trainer? So, zaman sekarang ni banyak caranya. Tapi saya simpulkan senang kepada summary kepada dua perkara saja. Pertama, salah satunya anda kena melengkapkan diri anda sebagai untuk di-certifiedkan atau sertifikasi oleh badan-badan yang diiktirafkan oleh kerajaan ataupun yang dikenali ramailah, seperti HRDF atau PSMB, Pembangunan Sumber Manusia Berhad, PSMB, certified sebagai trainer dia orang. Itu misi. Keduanya, anda juga boleh mengikuti banyak kursus sebagai certified professional trainer, certified NLP, certified coach. Jadi banyak, di pasaran sekarang banyak. Dan saya bermula tidak seperti itu. Saya bermula dari segi apa? Saya mengikuti banyak latihan-latihan dan juga melihat bagaimana trainer yang berpengalaman ni berdiri di hadapan, mengajar di dalam kelas, bagaimana dia orang melakukan komunikasi, bagaimana dia orang menyampaikan idea yang ada pada mereka atau ilmu yang ada pada mereka untuk disampaikan kepada para peserta kursus. Di situ yang saya melalui cara yang sedemikian. Kemudian baru saya, di samping tu saya memperlengkapkan sebagai certified trainer bagi kepada certified professional trainer, certified coach trainer, on job training trainer, dan PSMB saya tak payah pergi training. Because saya dah buat banyak latihan, saya dapat exemption daripada PSMB ataupun HRDF sebagai trainer HRDF. Jadi di sini yang saya ingin sarankan, nak menjadi seorang trainer tak semestinya anda kena buat sesuatu yang ni. Pada pandangan saya, semua orang boleh jadi trainer, cuma memperlengkapkan diri dengan ilmu yang tertentu, certified diri anda, dan kemudian lengkapkan daripada segi apa yang anda mahir, sama ada soft skill ke, technical skills ke, computer IT skills ke, dan analytical skills ke. Those are the things yang perlu bagi kita untuk jadi seorang trainer. Jadi untuk yang sesi yang pertama ni, di situlah bermulanya saya berminat menjadi seorang trainer, di mana kita akan berpeluang dapat jumpa ramai kenalan, ramai kawan-kawan, ramai connection, ramai networking. Dan di samping juga, bila kita share kita punya ilmu, kita juga sebenarnya dapat memperlengkapkan diri kita dengan ilmu-ilmu yang baru daripada para peserta. Bayangkan kita seorang di hadapan para peserta lebih kurang dalam 20 ke 30 orang. Ilmu daripada 20-30 orang tu, you pun akan dapat. Bukan hanya fikir kita saja memberi ilmu pada mereka, but at the same time, we are sharing together. That's why training is sharing all our knowledge together. There is nothing yang kita boleh hide ataupun simpan. Forward. Ilmu ni untuk dikongsi. Jadi ilmu yang baik ini dikongsi dan kita panjangkan kepada mereka-mereka yang ingin. Jadi saya akan teruskan dengan nanti sesi video yang kedua dan seterusnya, di mana apakah perkara yang perlu dilakukan menjadi seorang trainer supaya anda juga berpeluang menjadi seorang trainer di masa anda hadapan lah. Yang pentingnya, you mesti ada minat. Minat adalah amat penting. Jikalau tanpa sebarang minat, pada saya paksa macam mana pun tak boleh lah, walaupun kerja-kerja yang lain. Jadi dengan itu saya ucapkan terima kasih untuk sesi yang pertama ni. Sehingga kita bertemu pada video saya yang kedua. Jangan lupa subscribe channel Suhaimi Noh dalam channel saya, dan sehingga bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih.